Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma dfa' 'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Pahang Darul Ma'mur khasatan wa an sa'iri biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam program kuliah Duha Minda Imam Besar ini. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 13 hari bulan Mei tahun 2020 bersamaan 20 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ramadan sudah ke-20. Ampunan datang bagaikan suluh, tuk jadikan dosa-dosa meluluh agar sakarat tidak berpeluh. InsyaAllah malam ini masuklah kita ke malam 21 Ramadan. Malam ini Ramadan selikur. Janganlah kita tidur berdengkur. Jalankan ibadah dengan terukur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, walaupun kita sedang berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international. Dan tanpa disedari, bagi kita di Malaysia, hari ini genap 56 hari kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 2020. Kita dah pun selesai fasa yang keempat, bermula daripada 29 April sampai 12 Mei, iaitu hari semalam. Dan hari ini adalah hari pertama fasa yang kelima, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB, bermula daripada hari ini 13 Mei sampailah 9 Jun tahun 2020. Maknanya lagi 27 hari kita akan berada dalam suasana PKPB. 27 hari maknanya 17 Syawal nanti baru kita akan balik semula kepada cara kehidupan yang bukan ber-PKP ini. Saudara, hari ini kita sambung balik membincangkan bab tanda kiamat, dan kita pakai sebuah kitab terjemahan daripada tesis master tulisan Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil yang telah membuat tesis masternya bertajuk Asyratus Sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat, dan beliau telah mengumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, ada 8 hadis berkaitan tanda kiamat besar, dan ada 5 hadis berkaitan tanda-tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada pertemuan 6 Mei yang lepas, minggu lalu, kita sempat bahaskan perkara ketiga, fasal yang kelima berkenaan poin ataupun fasal yang ketujuh muka surat 308, iaitu terbitnya matahari dari barat. Dan kali terakhir kita bincangkan sampai muka surat 311, topik yang kedua iaitu jawapan terhadap sanggahan Rashid Redha terhadap hadis ke-6. Ini ada hadisnya agak panjang, kita dah pun bacakan hadis ini pada kesempatan yang lepas, iaitu satu hadis yang Nabi berceritakan tentang matahari. Kita bacakan sedikit daripada riwayat Abu Dhar. Atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsu
qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kamu matahari pergi ke mana? Jawab sahabat, hanya Allah yang lebih mengetahui. Jadi dalam hadis ini Nabi ada bercerita matahari itu berjalan sampai ke satu tempat yang ditetapkan di bawah arasy, kemudian dia sujud, dia tersungkur, dia sujud, kemudian dia akan duduk. Begitulah kedudukan sampai dia diperintahkan, bangunlah, balik semula ke tempat asal kamu. Kemudian dia datang lagi pada waktu pagi, dari terbitnya, tempat dia terbit. Kemudian dia berjalan lagi sampai tempat dia nak menetap itu di bawah arasy. Dia sujud lagi sampai dia katakan pada dia, bangunlah, baliklah ke tempat kamu. Dan begitulah seterusnya. Jadi hadis ini hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan, bab bayan zamanul ladzi la yuqbalu fihi al-iman. Dan juga ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ringkas dalam sahihnya. Jadi ada di kalangan para cendekiawan dan ulama yang menyanggah hadis ini daripada segi periwayatan, daripada segi isi kandungan. Ada yang menyanggah hadis ini bercanggah dengan teori sains dan berbagai-bagai lagi. Jadi tuan kitab muka surat 311 dia telah membuat satu bab jawapan terhadap sanggahan Rashid Ridha. Salah seorang cendekiawan yang menyanggah hadis ini adalah Rashid Ridha, yang mana Rashid Ridha telah rad ataupun mengkritik hadis ini yang kita panggil hadis Abu Zar berkenaan sujudnya matahari. Dan kita pun tidak menafikan hadis ini telah menjadi perdebatan, bukan sekadar di kalangan cendekiawan para ulama, bahkan menjadi perdebatan terpanjang dari kalangan misioneri Kristian bila berlaku perdebatan antara Islam dengan misioneri Kristian. Ketika berdebat, kebanyakan daripada mereka akan menimbulkan isu prostration of the sun under the divine throne berkenaan fenomena sujudnya matahari ketika berada di bawah arasy ilahi, dan mereka memperlekehkan dari sudut sains Islam. Jadi tuan kitab ada menjelaskan sebenarnya perkara-perkara ini perlu diberikan penjelasan dari segi teknikal. Dalam kitab kita bermuka surat muka surat 311 ke atas, itu memang tuan kitab ada gariskan beberapa poin. Tetapi saya ingat tak perlu kita nak ulaskan semua kerana agak teknikal. Bagi kita orang awam, ini adalah perbahasan daripada segi periwayatan hadis, jalur riwayat. Saya boleh bacakan sekadar untuk nak meraihkan kitab ini, tapi kita tak ulahkan sangatlah ya. Antaranya kita tengok di dalam komen ataupun jawapan tuan kitab, yang mana beliau mengatakan bahawa ada di kalangan agamawan yang mengkategorikan hadis ini memiliki masalah ataupun jalannya tidak betul. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Shaykhain, mana daripada Bukhari dan Muslim, dari jalan Ibrahim bin Yazid bin Syarik. Ini betulkan sikit ya, muka surat 311. Muka surat 311 perenggan yang pertama untuk poin kita yang kedua, dia buat nama Ibrahim bin Yazid bin Shuraik At-Taimi, bukannya Shuraik. Kita betul jadi Syarik saja. Syarik. Buangkan perkataan, buangkan huruf U jadi Syarik. Syarik bukan Shuraik. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari jalan Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi dari Abu Zar, dan ada di kalangan jemaah ahli hadis mengatakan dia adalah seorang mudallis. Mudallis ni agak teknikal. Para muhadis menamakan salah satu daripada jenis sanad yang terputus secara tersembunyi sebagai mudallas. Itu istilah. Kerana perbuatan tadlis. Tadlis ni menutup ataupun dia menyembunyikan sanad yang sebenarnya dah putus, jadi dia sorokkan. Maka kerana ingin menutup keadaan sebenar sanad itu daripada para pengkaji, maka periwayat-periwayat tadlis ini akan menggelapkan maklumat-maklumat supaya para pengkaji tak dapat mengesan
bahawa terdapat sesuatu yang telah digugurkan daripada jalur sanad. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai teknikal. Sebab itu Ibn Hajar dalam kitabnya Tahzibut Tahzib mengatakan, Imam Ahmad mengatakan bahawa perawi ini tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar. Begitu je Daraqutni, beliau tidak pernah mendengar langsung daripada Hafsah. Begitu juga daripada Aisyah. Bahkan orang ini tak pernah, iaitu Ibrahim bin Yazid bin Syarik ini tak pernah berada pun pada zaman Aisyah ataupun Hafsah. Begitu juga kata Ibnul Madini, katakan Ibnu Syarik ini tak pernah dengar hadis ini daripada Sayyidina Ali dan tidak pernah dengar secara langsung daripada Ibnu Abbas. Jadi kata Rashid Ridha lagi, ini ada dalam muka surat kita, muka surat 311, perenggan yang akhir. Maka Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi telah meriwayatkan hadis selain daripada riwayat ini dari mereka secara nu'an ataupun an-anah, iaitu hadis ini kan yang kita belajar hadis an Abi Hurairah radhiyallahu, itu lapis hak paling simple lah tu. Dia kalau orang hak mengkaji hadis, dia ada anak-anak ni an lagi panjang lagi sampai nak sampaikan kepada sumber yang paling nombor satu, sampai sumber hak sampai kepada yang last sekali, dia ada susunan anak-anak dia panggil. Periwayatan menggunakan lafaz an, ada yang periwayatan menggunakan lafaz haddatsana, iaitu telah menceritakan kepada kami. Jadi Tuan kitab adalah menjawab sanggahan-sanggahan ini. Katanya para cendekiawan yang nak mengkritik hadis ini mesti benar-benar meneliti sanad hadis dan melihat kemusykilan yang telah didakwakan selama ini. Jadi ini kita tidak berhajat untuk nak menerangkan kerana sangat terperinci, sangat teknikal. Yang penting bagi kita orang awam, hadis ini tidak ada masalah. Walaupun adalah sedikit sebanyak dikatakan tadlis, mudallas dan macam-macam lagi, tapi bagi kita orang awam, kita terima hadis ini tidak ada masalah. Isu yang lain, adapun isu yang Rashid Ridha katakan berkenaan tadlisnya Ibrahim bin Zaid At-Taimi dan isu bahawa kononnya beliau tidak pernah berjumpa Abu Dzar, Hafsah dan juga Aisyah, maka juga dijawab oleh tuan kitab satu persatu. Hadis ini tidak ada sebut dalam jalur sanad daripada Ibrahim bin Yazid dari Abu Dzar. Yang ada adalah sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu dari riwayat Ibrahim bin Yazid At-Taimi dari bapanya, dari Abu Dzar. Itu pula ada perbezaan-perbezaan. Ini juga kita tidak berhajat untuk nak menerangkan. Sebab Ibrahim bin Yazid jelas-jelas mengatakan bahawa dia dengar langsung dari bapa dia, bukannya dia itu sendiri. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dia sebut haddatsana Yunus an Ibrahim bin Yazid At-Taimi sami'ahu fima a'lam an abihi an Abi Dzar. Itu ada lapisnya di situ. Telah meriwayatkan kepada kami Yunus dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi, sepengetahuanku beliau mendengar dari bapanya dari Abu Dzar. Malah lapis tu banyak lagi, itu boleh kita rujuk dalam Sahih Muslim. Jadi tak timbul isu tentang persoalan itu. Cuma yang kita nak terangkan pada pagi ini ialah kemusykilan hadis dan juga penjelasannya. Ini kita terangkan sedikit. Ada satu lagi kemusykilan yang timbul daripada hadis tentang matahari tunduk ataupun sujud di bawah arasy ini. Pertama, dalam hadis ini disebutkan bahawa matahari pergi untuk bersujud. Dia pergi kemudian dia sujud. Seolah-olah menunjukkan bahawa matahari ini dia bergerak. Yang bergerak itu adalah matahari. Maka bukankah ini menyalahi fakta sains, di mana yang bergerak sebenarnya adalah bumi, bukannya matahari. Jadi berdasarkan ilmu sains, kita sama-sama tahu di mana kedudukan matahari pada malam hari. Kenapa pula dalam hadis ini dikatakan matahari pergi sujud di bawah arasy? Matahari itu bergerak pergi sujud. Dan lebih aneh lagi, bagaimana pula matahari akan terbit daripada tempat terbenamnya?
Sebab dia kan malam dia pergi ke sana, macam mana dia boleh terbit daripada tempat dia terpenam? Dan pada penghujung hadis dibacakan ayat Quran bahawa matahari beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Jadi bagaimana untuk kita nak menjawab sanggahan-sanggahan ini? Baik, yang ini kita perlu lihat penjelasan daripada agamawan yang ada latar belakang sains. Sebagai contoh, kita memetik penjelasan yang pernah diberikan oleh Dr. Zakir Naik sebagai seorang pendakwah yang sering berhadapan dengan pendebat-pendebat daripada agama lain. Isu matahari sujud di dalam hadis ini adalah makanan biasa bagi beliau ketika berhadapan dalam upacara perdebatan. Kata Dr. Zakir Naik, maksud hadis ini bukanlah untuk menunjukkan bahawa matahari itu bergerak dalam orbitnya yang tersendiri ataupun dia bergerak mengelilingi bumi. Tidak. Akan tetapi ia menunjukkan bahawa matahari berpusing di atas paksinya dengan setiap pusingan mengambil masa kira-kira 25 hari. Perlu diingat, Nabi SAW tujuan dia bercerita tentang hadis itu bukanlah dia nak bercerita perihal sains kepada umatnya. Tak. Ketika tujuan Nabi nak membicarakan perihal matahari dalam hadis panjang tersebut, bukan nak mengajar umatnya sains sama itu. Tidak. Tetapi Nabi nak menghubungkan antara ciptaan-ciptaan Allah dengan penciptanya, agar dengan pengamatan dan juga pemerhatian yang kita lakukan, maka bertambahlah keyakinan dan juga keimanan kita. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan luasnya rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Pada siapa? Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring, dan mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi sambil mengatakan, Tuhan, tidak Engkau jadikan benda ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Maka kaedah pengamatan ataupun pemerhatian sangat bergantung kepada individu dari segi tahap ilmu dan suasana zaman kehidupan orang tersebut. Dalam kes ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tumpuan kepada umatnya pada zaman yang ketika itu masih belum dikuasai oleh ilmu sains. Sekalipun baginda Nabi tahu ilmu sains secara tepat berdasarkan wahyu dan pengajaran daripada Allah, namun dari sudut dakwah, baginda tidak mungkin akan mengajar kepada umatnya pada ketika itu, kerana sudah pasti cara itu menjadikan kaedah dakwahnya tidak berhikmah. Walaupun Nabi tahu topik sains, tapi Nabi takkan cerita benda itu kepada sahabat yang zaman itu sains masih lagi belum wujud, ataupun orang tidak cerita tentang sains. Dia sama macam kita lah. Umpama kita, kalau anak umur 3 tahun tanya kepada mak bapak, mak, ayah, adik ni datang daripada mana? Anak umur 3 tahun tanya dia tu datang daripada mana? Kalau tuan-tuan nak cerita apa? Anak umur 3 tahun tanyakan kita, dia tu datang pada mana? Adakah ibu bapa akan menjelaskan kepada anak yang bertanya itu setiap perincian
daripada permulaan hubungan suami isteri sampai peringkat perkembangan embrio trimester 1 sampai trimester 3, sampailah kepada proses kelahiran. Ataupun kita akan cari jalan untuk beri penjelasan dengan cara yang mudah, dengan terus mengaitkannya kepada Allah, supaya anak yang bertanya mudah faham, dan matlamat kita supaya dia kenal kepada penciptanya. Maknanya kalau anak umur 3 tahun tanya, mak, abah, adik datang pada mana? Dari Allah. Allah yang menjadikan adik, daripada Allah. Kita nak kaitkan dia dengan pencipta dia. Bukanlah kita mengatakan Allah yang melahirkan dia, tidak. Sebab umurnya 3 tahun. Bila anak itu semakin besar, dan kalau dia bertanya, umur 3 tahun bertanya, jawapan lain. Umur 13 bertanya, jawapan lain. Umur 30 bertanya, terajangkan je. Itu je soalan daripada kecil sampai besar, menjadi soalan sama. Tapi yang penting, jawapan pastilah berbeza-beza mengikut tahap pemikiran. Maka ketika dia besar, bolehlah dijelaskan daripada sudut sains biologi, dan kita kaitkan dengan sifat-sifat Allah sebagai contoh. Jadi ini yang berlaku dalam hadis yang panjang ini. Nabi menerangkan tentang matahari, hubung kaitnya dengan Allah dalam konteks umat pada zaman dia. Maka kepada musuh-musuh Islam, tidak boleh menganggap bahawa hadis ini bercanggah dengan sains. Tidak. Nabi bercakap dengan level umatnya ketika itu. Dan ini akan ada huraian apa maksud matahari sujud dan tunduk. Kita ambil satu contoh yang paling terkenal sekali lah. Ketika Nabi explain atau menerangkan cerita Isra' wal Mi'raj kepada para sahabat. Barang perlu diingat, perbahasan peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah suatu perbahasan dari segi ilmu, benda itu sangat berkembang. Isra' wal Mi'raj bukan sekadar terhad kepada dimensi pengajaran dan juga teladan, dimensi durus wal ibar, hidayat dan nasihat, huda wa mau'izah, tidak. Tetapi kisah ini boleh memberi tantangan paling sengit terhadap ilmu sains. Kerana kalau kita tengok peristiwa Isra' dan juga sains, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar merentasi langit, tetapi merentasi masa dan ruang. Sebab itu dari segi sains, peristiwa ini memberi satu lonjakan kuantum yang mampu mengubah persepsi tentang konsep ruang dan juga masa serta teknologi yang terlibat. Einstein, dia jumpa idea relativity tahun 1921 dan dunia mengalami lonjakan sains bila Albert Einstein temui teori ini. Kerana untuk kira-kira 200 tahun sebelum itu, ahli fizik bergantung kepada hukum Newton. Sebab itu Isra' wal Mi'raj dari segi saintifik, kalau ikut teori relativity, Nabi yang bergerak dengan kelajuan cahaya akan mengalami pecutan dan nyah pecutan. Maka sepatutnya masa Nabi yang berjalan lambat, masa bumi yang bergerak laju. Namun dalam Isra' Mi'raj dia jadi terbalik. Masa Nabi yang bergerak laju dan masa di bumi pula yang lambat. Maka teori Einstein tak dapat diaplikasikan dalam dimensi yang Nabi alami ketika itu. Sebab itu persoalan Isra' Mi'raj, bolehkah Isra' Mi'raj nak diulas dalam kerangka Bernoulli Principles, nak diulas dalam kerangka Newton's Law Aerodynamics, Aerothermodynamics, Fluid Mechanics dan segala prinsip-prinsip fizik? Dapatkah Isra' Mi'raj dikaji dari aspek power system, rotor science, size and design, vehicle design and structural integrity, noise and vibration analysis, maneuverability, control system, payload, power to weight ratio, dynamic stability dan lain-lain teori? Bolehkah Isra' Mi'raj dibuktikan menerusi computation fluid dynamics ataupun CFD? Adakah buraq yang digunakan sebagai kenderaan oleh Nabi melakukan vertical take off sebagaimana drone take off biasa ataupun pesawat-pesawat kecil yang mempunyai retractable wings? Benda ini kalau Nabi ulaskan ketika zaman dia, gila semua orang ketika zaman itu. Kita tak nafikan Isra' Mi'raj ini
Ada pahaman-pahaman tradisionalis, kata-kata ilmuwan kita lebih menafsirkan peristiwa Isra' wal Mi'raj dengan limitation ataupun ada had. Banyak uraian secara klasik, tradisional, dan menganggap satu yang tabu untuk kita nak mengkaji Isra' Mi'raj secara empiris menggunakan matematik, hipotesis, teori sains dan berbagai lagi. Walhal Isra' Mi'raj lah yang telah memberi ilham kepada penciptaan kapal terbang yang didahului oleh seorang Muslim, iaitu Abbas Abu Al-Qasim Ibnu Firnas Ibnu Wirdas Al-Takurini, ataupun orang putih panggil Armand Firman, yang telah buat sayap seperti burung. Dia terbang di udara dan ketika itu dia dipanggil sebagai manusia terbang. Yang gagasan ini kemudiannya digunakan oleh the Wright brothers, dan seterusnya ciptaan mereka disempurnakan oleh August Graf von Zeppelin daripada Jerman. Tapi bermula ideanya atau semangatnya daripada Isra' wal Mi'raj. Sebab itu benda-benda yang berlaku pada zaman Nabi, walaupun ianya boleh disokong dengan latar-latar sains, tapi tak dapat Nabi nak terangkan benda itu pada zaman dia. Maka adakah bila Nabi terangkan benda itu sesuai dengan zaman dia, maka itu disebutkan sebagai kedangkalan ilmu? Tidak. Penyesuaian dengan orang yang kita bercakap. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, balik kepada hadis tentang matahari sujud ini tadi, kita memahami bahawa Nabi menerangkan perkara itu dalam konteks masyarakatnya ketika itu. Mari kita tengok penjelasan-penjelasannya tentang kemusykilan hadis ini. Pertama, soal matahari. Soal matahari bukanlah satu benda yang asing di dalam Quran. Allah menyebut perkataan asyams ataupun matahari dalam Quran sebanyak 43 kali. Bahkan terdapat satu surah yang namanya asyams dalam Al-Quran, yang mana asyams makna matahari, ada surah nama matahari. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syams ayat yang pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Jadi kita tak ada isu dengan matahari. Kalau ada orang bukan Islam ataupun orang yang tak suka kepada kajian Islam yang mengatakan ngarut hadis matahari ni, kita cerita ginilah, koma ni dengan matahari biasa je, dalam Quran banyak. Kalau awak nak hujahkan Nabi itu tak betul kerana hadis Abu Zar, itu kita dah terangkan, Nabi explain perkara itu di zaman dia. Adapun kalau dalam Quran, ayat Quran tentang matahari begitu banyak. Sebab itu kita lihat beberapa kemusykilan yang tuan kita betulkan. Kemusykilan pertama, kalimat tajri fatakhirru sajidatan. Tajri ni maknanya orang bertikai. Macam mana matahari boleh pergi? Tajri, matahari bergerak. Bergerak pergi mana? Fatakhiru sajidatan, pergi bersujud pula, seolah-olah matahari tu gerak nek. Hai, ani kata gozaimasu, dia hormat pula tempat arasy itu. Dilihat seolah-olah yang bergerak adalah matahari. Baik, penjelasannya begini. Nabi SAW bila dia sebut inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arsh fatakhirru sajidatan fala tazalu kadzalika, sesungguhnya matahari ini berjalan sampailah ke tempat menetapnya di bawah arasy, kemudian dia sujud dan dia akan sentiasa berkeadaan demikian. Dia begini, ungkapan ini adalah ungkapan dari segi bahasa. Dia bukan explanation science, tidak. Dia hanya satu lughawi saja daripada aspek bombastik kata-kata. Kita secara praktikal, kalau dari segi percakapan, kalau kita merujuk pada matahari, kita juga akan menggunakan ungkapan seolah-olah matahari itu bergerak. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu kita sebut matahari sedang terbit. Kalau pagi hari lah, kalau tengah hari, matahari telah tergelincir. Kalau terbenam, maghrib, matahari telah terbenam. Dari sudut bahasa, seolah-olah menunjukkan yang bergerak adalah matahari. Waktu tergelincir matahari, macam kita bayang matahari ni berjalan atas lantai,
tergelincir, terjelepuk pula jatuh ketika itu, seolah begitu. Matahari terbit, nah gitu, terbit. Matahari terbenam, maknanya ada pergerakan matahari. Tapi pernahkah kita bila sebut matahari tergelincir, matahari terbit, matahari terbenam, menunjukkan, membayangkan matahari itu bergerak? Tak, ini istilah bahasa. Sama juga dalam bahasa Inggeris. Ini bahasa ahli-ahli sains. Kalau mereka sebut matahari naik, matahari itu, the sun rises. Kalau terbenam, the sun sets. Yang menunjukkan seolah matahari yang bergerak. Sebab itu kita tegaskan, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsh fatakhirru sajidatan fala tazalu kadzalika. Sesungguhnya matahari itu dia berjalan sampai satu tempat dia menetap di bawah arasy, kemudian dia sujud, dan dia akan sentiasa berkeadaan demikian. Maka ini adalah ungkapan dari segi bahasa, bukan dari sudut perbahasan sains. Ini yang pertama. Ini bukan statement sains, ini bahasa. Kemusykilan yang kedua, dalam hadis disebutkan fatakhirru sajidatan fala tazalu kadzalika. Kemudian matahari ini dia pergi sujud kepada arasy. Lalu orang pun hentamlah hadis ini, apa matahari tak ada pekerjaan nak sujud-sujud pula. Baik, yang dimaksudkan bersujud dalam hadis ini bukanlah bersujud macam kita semayang, tidak, tetapi sujud dalam erti kata mentaati perintah dan mentaati dan redha kepada ketetapan yang Allah telah tentukan. Ada pula akan sini, ya tidak pandai sangat ubah maksud. Sujud-sujudlah, apa pula taat perintah. Dia begini. Cuba tengok dalam Quran. Sebelum marah-marah, cuba tengok dalam Quran. Dua ayat sujud atau sejadah semuanya membawa maksud tunduk. Pertama surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang di langit dan di bumi tunduk. Walaupun dalam perkataan itu walillahi yasjud man fis samawat, tapi yang ditafsirkan adalah tunduk, menurut, taat. Taw'an wa karha, sama ada secara sukarela ataupun dengan terpaksa. Surah Ar-Ra'd. Sujud itu dimaksudkan oleh Allah sebagai taat. Begitu juga dalam ayat lain, surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas. Tidakkah engkau tahu bahawa segala yang di langit dan di bumi, yasjud lahu man fis samawati wa man fil ard, semuanya tunduk kepada Allah. Tak kiralah wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas, sama ada mereka itu adalah matahari, bulan, bintang, gunung ganam, pokok-pokok, binatang, haiwan dan macam-macam. Surah Al-Hajj ayat 18. Maka sujud dalam dua ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengatakan sujud dalam erti kata mengikut segala undang-undang dan juga peraturan yang telah Allah tetapkan. Dan ini kita kenal sebagai sunnatullah. Maka saudara, matahari tetap berada pada peraturannya yang telah diaturkan. Dia tidak hilang dan tetap akan terbit kembali pada pagi besoknya. Terbit dan terbenamnya matahari yang disaksikan oleh kita adalah kerana pergerakan bumi. Kerana itu adalah aturan dan ketetapan daripada Allah terhadap mereka, sunnatullah. Dan hal ini telah pun dibuktikan oleh sains. Akan tetapi sains masih belum dapat menemui kenapa dan bagaimana matahari dan bumi boleh berputar ataupun berorbit dalam satu peraturan yang begitu seragam sehingga tidak ada berlaku pertembungan ataupun perselisihan daripada ketetapan yang telah ditentukan itu.
Bukan itu saja, bahkan seluruh sistem-sistem cakrawala yang lain, planet-planet, bulan, meteor, bintang, semuanya berada pada satu sistem yang sangat tersusun. Sains telah menemui peraturan-peraturan gerakan ini, tetapi sains belum mengetahui siapa yang mengaturnya. Ataupun mungkin mereka sudah temui siapa yang mengatur, tapi keberatan untuk nak mengkaji lebih lanjut, segan untuk nak mengakui dan tak nak mengumumkan hasil kajian kepada masyarakat. Jadi selesai kemusykilan yang kedua. Kemusykilan yang ketiga pada hadis ini ialah mereka pertikai Nabi sebut tali'atan min maghribika fatasbihu tali'atan min maghribiha. Terbitlah dari tempatmu terbenam, maka dia kembali di waktu pagi dan terbit daripada tempat terbenam. Tali'atan min maghribiha. Guana gaya pula terbit dari tempat terbenam. Apa cerita? Ini orang yang nak berdebat, dia akan gunakan poin ni untuk nak hentam balik Islam. Penjelasannya begini. Untuk poin yang ini, kata cerdik pandai para ulama dan pekaji, keterangan yang mengatakan matahari terbit daripada min maghribiha merujuk kepada suasana akhir zaman, iaitu beberapa detik momen sebelum berlakunya kiamat. Terdapat beberapa hadis menerangkan bahawa menjelangnya kiamat, matahari akan terbit di tempat terbenamnya, kerana ketika itu matahari tidak lagi mengikut peraturan yang sudah sekian lama ditentukan dia lakukan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan bahawa matahari hanya akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan ataupun SOP dia untuk tempoh tertentu saja. Dia tak akan taat sampai bila-bila. Disebut sebagai li ajalim musamma, untuk satu tempoh tertentu saja. Dalam Quran ada 4 ayat yang redaksinya hampir sama. Allah Ta'ala sebut matahari akan taat ikut sunnatullah, peraturan yang telah ditentukan, ikut SOP, takkan selama-lamanya. Dia akan sampai tahap tempoh tertentu, dia akan berhenti. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nari wa yukawwirun nara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajlin musamma ala huwal azizul ghaffar. Allah menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan penggunaan yang sebenar. Dia menjadikan malam melingkari siang dan menjadikan siang melingkari malam. Dan dia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar dalam satu masa yang telah ditentukan. Artinya sampai masa habis-habis. Surah Az-Zumar ayat yang kelima. Begitu juga yang kedua dalam surah Fatir ayat 13. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Juga perkataan li ajalin musamma, semuanya telah ditetapkan sampai satu masa dia akan berhenti. Begitu juga dalam surah Luqman ayat 29. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Tidakkah engkau memerhatikan Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam, yakni silih berganti, dan memudahkan matahari dan bulan sebagai faedah kepada makhluk. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar dalam masa yang telah ditetapkan. Surah Luqman ayat 29. Yang keempat surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma
Allah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tidak bertiang sebagaimana kamu melihatnya. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dan dia memudahkan matahari dan bulan. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar dalam masa yang telah ditetapkan. Surah Ra'd ayat 2. Maka sebelum tempoh yang ditetapkan tu tamat, umpamanya matahari ni dia duduk dalam PKP lah ya, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sampai tempoh PKP dia tamat, peraturan dia tamat, maka dia akan bolok. Sebab itu dalam Quran disebutkan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam pula tidak boleh mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Surah Yasin ayat 40. Tapi selepas tempoh yang ditetapkan, had limit PKP dia dah nak tamat, iaitu kalau dalam konteks matahari menjelang hari kiamat, maka matahari dan bulan ini dia akan berhimpun bersama, sebagaimana yang dikhabarkan dalam ayat yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Mereka bertanya secara mengejek, bilakah datangnya kiamat? Maka jawablah, hai Muhammad, kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi tak berapa jelas dek kerana gerun dan takut, dan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Bayangkan, matahari dan bulan dia adalah dua entiti yang berbeza. Bila nak kiamat, disebabkan dia dah tak ikut dah peraturan PKP ni tadi, dia bergabung pula jadi satu. Bulan campur matahari, tak tahu nak panggil apa. Dalam ayat lain, surah At-Takwir ayat pertama, matahari itu sendiri dah lah tak ikut peraturan, dia sendiri digulung macam gulung kapet. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Bayangkanlah. Itu kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, bila matahari dilipat, dicantumkan sebahagian dengan sebahagian yang lain, seolah-olah seperti melipat kain serban, menghimpunkan pakaian dengan pakaian lain, kemudian dibuang, hilang cahaya. Dan ini adalah fasa tanda alam ini sudah begitu hampir nak binasa. Kata dia lagi, menjelang hari kiamat, peraturan matahari sangat berbeza dan berlainan. Mungkin saja yang pertama sekali matahari dia akan terbit daripada barat. Kemudian dia bingung lagi, dia akan berhimpun pula, berkawan pula dengan bulan, duduk sebelah menyebelah. Lalu akhirnya dia akan menggulung dirinya sendiri dan kemudian akan hilanglah cahayanya. Maka kiamatlah, berlakulah kiamat. Itu kemusykilan ketiga ya. Kemusykilan keempat adalah bila Nabi sebut tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha. Matahari beredar ke tempat yang telah ditetapkan baginya. Penjelasannya begini. Nukilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya senada dengan ayat 38 surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari dia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui. Maka ayat-ayat ini tidaklah bertujuan untuk menafikan sains ataupun nak membetulkan atau membenarkan sains. Tujuannya hanyalah untuk menerangkan bahawa urusan peredaran matahari dan apa daripada mulanya sampai akhir menjelang kiamat, semuanya di bawah pengetahuan dan kekuasaan Allah. Jadi jelas. Jadi saudara, saya tidaklah bercadang nak bawakan teori-teori baru, khususnya beberapa pengkaji-pengkaji di barat yang membongkar penipuan yang pernah dibuat oleh Galileo Galilei, yang pernah mencetuskan idea matahari adalah pusat alam.
Ada nama-nama seperti Marshall Hall yang mengasaskan gerakan The Non-Moving Earth and Anti-Evolution, memperjuangkan sungguh tentang perkara ini. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bumi bergerak dan berputar. Itu panjang nanti pula huraiannya. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada. Sebaliknya Al-Quran menjelaskan bahawa matahari lah yang mengelilingi bumi. Quran terang itu sebut dalam 7 tempat, dalam 7 ayat. Pertama surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, wasakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, dan menundukkan matahari dan bulan, tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Kemudian dalam surah Ibrahim, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Tuhan yang telah menundukkan bagi engkau matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya. Ini surah Ibrahim ayat yang ke-33. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-12, wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsu wal qamar, dan dia menundukkan malam dan siang dan juga matahari juga bulan untuk engkau. Kemudian dalam surah Luqman ayat ke-29, wasakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan dan masing-masing berjalan sampailah masa yang ditentukan. Ayat yang kelima surah Fatir ayat 13, wasakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut masa yang ditentukan. Sama juga dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima dan juga surah Al-An'am ayat ke-96. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa bumi ini tidak bergerak langsung? Ada surah Al-Anbiya ayat 31, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, dan telah kami jadikan di bumi itu gunung ganang yang kukuh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Surah Al-Anbiya ayat 31. Satu lagi dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah atau tempat transit yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk seperti tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak boleh mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisan edarnya. Surah Yasin ayat 38 sampai 40. Selesailah perkara itu ya, tentang pertikaian ahli-ahli sains bahawa hadis itu bercanggah dengan sains. Ini kita dah jelaskan. Seterusnya perkara yang ketiga tuan kitab kita bawakan adalah pada muka surat 314, iaitu iman dan taubat tidak diterima sesudah terbitnya matahari daripada barat. Ini juga persoalan yang jadi satu perbahasan di kalangan ulama. Bila matahari terbit daripada barat, macam mana dengan taubat? Masih diterima ataupun tidak? Kita biasa mendengar ada yang mengatakan bahawa bila matahari telah pun terpadam ataupun terbit daripada barat, taubat tidak diterima, pintu taubat ditutup. Lalu bagaimanakah hujah daripada para ulama, khususnya tuan kitab kita ini? Baik, kita terangkan begini ya. Jika matahari terbit daripada barat, maka keimanan tidak lagi diterima daripada seseorang yang sebelumnya tidak beriman, sebagaimana tidak diterimanya taubat orang yang melakukan maksiat. Perkara itu kerana terbitnya matahari dari barat
adalah salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang ada pada zaman tersebut. Maka ketika itu pelbagai kenyataan-kenyataan kita akan lihat mereka menyaksikan kegoncangan bumi dan macam-macam lagi. Maka ketika itulah berlaku perbahasan sama ada taubat itu diterima ataupun tidak. Kita lihat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga ulama-ulama tafsir berdasarkan ayat firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 84. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah sahaja dan kami kufur kepada sembahan-sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksaan kami. Itulah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Surah Al-Mu'min. Kata Imam Al-Qurtubi, para ulama mengatakan keimanan tidak lagi bermanfaat ketika matahari telah terbit dari barat. Perkara itu kerana perasaan takut telah sangat menghujam di dalam hati manusia yang telah mematikan segala syahwat dan juga nafsu dan kekuatan badan menjadi hilang serta-merta. Demikian juga semua manusia ketika itu bagaikan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Maka terputullah segala ajakan untuk melakukan pelbagai kemaksiatan. Begitu juga Imam Ibn Kathir mengatakan, jika tumbuh keimanan pada seorang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika dia baik dalam perbuatannya, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat besar. Adapun jika dia adalah orang yang mencampur baurkan antara kebaikan dan keburukan, lalu dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima ketika itu. Maka inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam pelbagai hadis sahih. Kerana Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan imannya. Surah Al-An'am ayat 158. Dan Nabi juga ada bersabda, la tanqati'ul hijratu ma tuqabbilatit taubatu wa la tazalu taubatu maqbulatun hatta tatlu'a syamsu minal maghribi. Hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima sehinggalah matahari terbit dari barat. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian فَإِذَا طَلَعَتْ تُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ. Dan jika dia telah terbit dari barat, maka dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dia lakukan. Selain itu Nabi juga bersabda, innallaha azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban 'arduhu masiratu 70 aman litaubah. Sesungguhnya Allah telah membuat sebuah pintu untuk taubat di bahagian barat yang panjangnya sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis yang lain dirujuk kepada At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Sebahagian ulama berpendapat orang-orang yang tidak diterima taubatnya adalah orang-orang kafir yang menyaksikan secara langsung peristiwa matahari terbit dari barat. Adapun jika zaman terus berkembang, maka keimanan orang-orang kafir serta taubatnya orang bermaksiat masih boleh diterima. Ini kerana kata Qurtubi, Nabi ada bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir.
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai ke kerongkongnya. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Maksudnya, selama rohnya belum sampai di kerongkong, tatkala itulah seseorang akan melihat dengan jelas tempat yang disediakan untuknya, sama ada syurga ataupun neraka. Maka orang yang menyaksikan matahari terbit dari barat samalah dengan situasi orang yang berhadapan dengan sakaratul maut. Justru itu, orang yang menyaksikan matahari terbit daripada barat adalah taubat mereka ni tertolak jika dia masih hidup. Ini kerana pada waktu itu keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syurga dan neraka telah menjadi benar dan terbukti benar. Dan situasi ini pasti dia sudah tak berani lagi untuk tidak mengiktiraf kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi, jika selepas peristiwa terbitnya matahari dari barat itu selesai dan manusia kembali berurusan seperti biasa, maka taubat akan kembali diterima. Ini ada direkodkan dalam tafsir At-Tabari jilid yang ke-7, muka surat 146 sampai 147. Juga ada di dalam kitab At-Tazkirah muka surat 706. Imam Al-Qurtubi memperkuatkan pendapat ini dengan 3 riwayat. Pertama, inna syamsa wal qamar yuksayani ba'da zalika ad-dawi wan nuri thumma yatlu'ani 'ala an-nasi wa yaghrabani. Sesungguhnya matahari akan bersinar dan kemudian keduanya akan terbit dan terbenam kepada manusia seperti biasa. Yang kedua, riwayat daripada Abdullah bin Amru, yabqan nasu ba'da tulu'i syamsi min maghribiha 20 wa 100 sanatin. Manusia tetap akan ada selepas daripada matahari terbit daripada barat selama 120 tahun lagi. Pula dah, macam mana gaya? Ada kata matahari terbit barat kiamat. Tak. Ada pula mengatakan lepas matahari terbit barat kita ada tempoh gap masa 120 tahun sebelum kiamat. Yang ketiga, riwayat daripada Imran bin Husain, innama la yuqbalul imanu wat taubatu waqta at-tulu'i li'annahu yakunu hina idzin sayhatun fayahliku biha katsirun minan nas. Sesungguhnya taubat tidak diterima hanya pada waktu terbitnya matahari daripada barat, sehingga datanglah suatu teriakan, lalu ketika itu manusia binasa. Faman aslama aw taba fi zalikal waqti lam tuqbal taubatuhu wa man taba ba'da zalika qubilat taubatuhu. Siapa yang masuk Islam atau bertaubat ketika itu, maka taubatnya tidak diterima. Tapi barang siapa bertaubat selepas itu, maka taubatnya diterima. Bagaimana kita menghadapi pertentangan-pertentangan ini? Kita boleh rujuk pandangan ini dan hujah Al-Qurtubi ini dalam kitab At-Tazkirah. Maka untuk membahaskan tentang isu ini, maknanya datang pula satu pandangan, selepas selesai kejadian matahari terbit dari barat, boleh pula diterima taubat. Selama ni kita belajar matahari terbit barat tutup pintu taubat. Ada ulama kata tak, lepas kejadian itu masih lagi taubat diterima. Bagaimanakah huraiannya? Ya, ini kita akan huraikan pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah sebagai edisi terakhir kita sebelum memasuki rehat di dalam cuti perayaan Syawal. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi topik yang begitu menarik ini, iaitu isu-isu berkisar tentang matahari terbit daripada barat, adakah taubat masih diterima? Ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati sempena kuliah duha ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau sukar, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.